Okay, hi, Assalamualaikum everyone, the FP3 and all my students. Okay, today we are going to learn a new chapter, which is inequalities and absolute values. If before this you have learned equation, meaning given an equation, you have left hand side equal to right hand side, but this time you have inequalities, ketaksamaan. So inequalities meaning less than or greater, less than and equal or greater and equal. Okay, semua dah bersedia? Dah, Miss. Dah. Okay, alright. So tadi cikgu dah beritahu the symbol. Okay, so ni less than, ni greater than, ni less than and equal, ini greater and equal. Okay. Okay, the solution to the inequalities can be expressed in a set notation and interval notation. Okay, this is a set notation. Okay, remember you have learned mathematic modern. Okay, bila dah kata set mesti ada curly bracket. And then x dot x apa? Contoh greater than 3, greater than 31, greater than 315 So dia ada the curly bracket tu. Okay, what does it mean by this? If dia kata greater than 3 for example. So meaning 3 until infinity, 3 up to infinity. Okay, this is how you write down the interval notation. Ini bentuk interval. Ini kita panggil open bracket, this is close bracket. So you may write down at your note, open bracket. This is the close bracket. Kalau close bracket ni meaning the values itself is included. Tengok bila kata included kita shaded. Kalau macam ni exclude. The number A itself adalah exclude. Maksudnya kalau A tu 3, so 3 tu tak termasuk. Tapi 4, 5, 6 dan seterusnya termasuklah. Ataupun 3.1, 3.2 is included. But the 3 itself doesn't include. Understand or not students so far? Yes, madam. Okay, that is for greater. Same goes to less than. Less than. Okay, you use open bracket if it doesn't include. Okay, less than and equal. Ni tengok simbol kat sini ada. Okay, ada close bracket once again. Meaning that the A itself is include. Okay, what if the values is in between? For example, the weight of class of the students, the FP3 is in between 50 until 70. So kita buat macam ni lah, A50, B70. Okay, so that's why you have to learn this because in real life ada sometimes kita ada range. Contoh berat badan ideal adalah in between 20 until 25. Tak semestinya less than saja, tak semestinya greater saja. Kadang-kadang we are dealing with in between. And sometimes the number itself is include. So you use close bracket for both values. Okay, so now let's look at the terms, the other terms, which is intersection, union, operation. Union. So intersection itself macam mana? Intersection dulu kat sekolah belajar ini, union ini. Okay? Alright. Okay, apa contoh intersection? Contoh kalau macam ni, ini 3, ini 5. So dia intersect pada 3 dan 5. Kalau union macam mana? Contoh daripada 0 until 3 and then union 5 until 7 contoh. So kita buat union. Macam ni lah. Okay. Tak apa, we will look further at this example.
Okay. So dia suruh kita buat yang A 1, 6. So A kita buat. So 1 kita senaraikan dulu. Okay, kita kena susun according to the increasing number lah. Okay, the first step adalah to locate the value. So of course yang paling kecil adalah nilai apa? Negative 2 followed by 1 followed by 4 followed by apa students? 6. Agree? Okay, so now dia nak 1 until 6. Okay, I kena guna arrow 1 until 6. Include ke exclude? Okay, 1 until 6. Okay, so disebabkan dia adalah students, apa dia panggil ini? 1, 6 ni? Students, dia panggil simbol apa ni? Close bracket. Okay, please respond students Okay, again, dipanggil apa? Close bracket. So close bracket, so mesti dotted kat situ. Mesti dance, kena warnakan 1 until 6. Boleh? Okay, we have done this part. Okay, now I use green color for this. Okay, dia nak negative 2 until 4. So negative 2 until 4. Okay, include ke exclude? The values itself. Exclude. So mesti then circle. Boleh ke students? Okay, now dia nak intersection. Ini simbol intersection. So can we shade it? Where is the values that intersect for both graph? Yeah. So our answer is based on the dotted ini juga. Include ke exclude? So the answer is 1 until 4. Semua orang pun tahu 1 until 4, tetapi mesti simbol kena betul. 1 is include. So close bracket, whereby 4 is exclude. So this is our answer for A. Very clear, students? Yes. Okay. Yes, madam. Okay, very good. Okay, now we do B. Okay, B. Okay, maybe kita buat B kat sini. Okay, B sekarang soalan dia 1 until 6 is include both and then union negative 2 until 4. Okay. Okay, so again, we state the values negative 2. Negative 2, and then we have 1. Okay, we have 4, and we have 6. Okay, as long as it's increasing order, skala dia tak kisah. Skala tak kisah. Okay, so 1 until 6 is include. Okay, 1 until 6 is include. Okay, 1 is include. So bila kata include, mesti apa? Mesti shaded. Okay, now negative 2 and 4 is exclude. Negatif nak buat atas boleh, nak buat bawah boleh. Mana-mana satu yang penting bukan sebaris. Negatif 2 until 4. Okay, so dia nak union. So apa maksud union? Union bermaksud kesemua values yang ada. Kesemuanya. Kesemuanya dari sini sampai sini. Walaupun ini, okay, kalau kata tadi just now, kalau kata intersection, okay, yang overlap saja. Betul?
Tetapi bila kata union, apa-apa sahaja values yang tersenarai, kita kena ambil kira. Contoh, kes COVID kan, melibatkan di Malaysia, contoh ini Negeri Sembilan, ini Selangor contoh. Ini tiba-tiba umur puluh-puluh lah. Okey, kat Negeri Sembilan 40 hingga 60. Kat Selangor tak ada. Tapi dia tanya union. Apa-apa sahaja kes COVID daripada nilai ini sampai umur 60. Sesiapa yang ada. Faham tak? Dia tak semestinya kedua-dua negeri. Okay, so that is in a real life situation, sometimes we need to consider everything. Tak semestinya the common sahaja. Okay, macam intersection adalah the common. Okay, tetapi any values that any values we have to consider adalah union. So our answer would be -2 until apa sayang? 6. -2 is exclude, 6 is include. Easy. Okay. So example tu I nak you buat sendiri. Boleh students? Boleh, madam. Sama je macam atas tu. Okay, mari kita tengok yang ini pula. Okay, ni properties of inequalities. Sebagaimana matematik ini semuanya bersandarkan properties. Even log ada properties dia, indices ada properties dia. Okay, so dia kata A less than B, B less than C. So makna kata A less than C. Kalau you tak faham, you masukkan nilai. Apa contoh A less than B? Contoh A 2, B 5. And then you cakap A adalah less than B. Betul? Okay, kemudian B less than C. Apa contoh nilai C yang B dia lebih kecil? So kalau B 5, C katalah 7. So you boleh kata yang B adalah is lesser than C. So you boleh katakan juga yang kesimpulannya A itu less than C. Itu saja. Dan dia kata kalau tambah, kalaulah A tu less than B, even you tambah 2 both side pun, dia akan berikan jawapan yang sama. Maksudnya the property still remain di mana A plus C itu mesti less than B plus C. Sebab you tambah nilai yang sama. Lainlah you tambah ini 2, ini 5. Ataupun ini 5, ini 2. So simbol mungkinlah akan berbeza. Okay. Sama juga kalau tambah, kalau you tolak pun macam tu juga. Okay. Okay. Kalau darab. Okay. Kalau darab. Jika C itu positif. Simbol remain. Simbol remain. Okay. Tetapi jika C itu negatif, tengok daripada A less than B, dia sudah jadi greater. Inilah yang you duk hafal-hafal. Contoh you ada negative 3x is less than 1 contoh. Betul? Lepas tu you nak selesaikan. You nak apa? You nak bahagi, okay, darab dengan bahagi. Samalah. Okay, you nak, you want x, you want to divide with negative number, you change sign 1 over negative 3. Betul tak? You buat macam ni. Kan? So kesimpulannya when you divide or multiply with negative number, you have to change sign. Tulis ayat I semula. When you divide or multiply with negative number, sign change. Okay. And then bawah-bawah ni you can go through lah. Okay. Okay, kita terus buat latihan lah. Solving linear equation. Okay, so example 3, 3x greater than negative 12. Okay, of course, plus you pindah sana jadi negative. So you divide with positive number, tak ada masalah. Negative 12 over 3, you get x is greater than negative 4. Right, students? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Okay, sama juga. B pun macam tu juga. You buat sendiri. Okay, C. 6x less than. Okay, kita kumpul dulu all the x term. 6 minus 3x, you get 3x. Negative 1, you pindah sana. 6 plus 1. So, jadi 7.
So X is less than 7/3. So that's your answer lah. Okay. Itu kalau dalam bentuk apa? Interval. Okay. Kalau dia nak dalam bentuk set notation. Sorry. Bukan ini bukan interval lah. Kalau dia nak dalam bentuk set notation. What's the answer in a set notation? So kalau set notation sama juga. Macam ni juga. Cuma dia apa? Dia ada curly bracket X. Apa? Ini memang template dia. 3 benda ni. Lepas tu you masukkanlah jawapan you iaitu X less than 7/3. So this is set notation. Kalau interval, apa maksud X less than 7/3? Maksudnya kalau kita lukis, ini 7/3, dia adalah less than 7/3. So macam mana I nak buat dia dalam bentuk interval? So dia adalah apa? 7/3. Ini apa yang nak kena letak ni? Kalau dia tak ada nilai kat sini, kita panggil apa ni? Infinity. Bukan. Okay, kalau ke sana positive infinity. Kalau ke sana negative infinity. So negative infinity ke positive infinity ke disebabkan we cannot state the exact value, it's always open bracket. Tapi 7/3 ni bergantung. Kalau dia less than sahaja open jugalah. Tapi kalau dia ada equal sign, so I kena tukar lah. I kena tukar ini jadi close bracket. Understand or not, students? Yes, madam. Yes. Okay. So I really hope it become clearer to you what's the difference to present your answer in a form of set notation and interval. Because if you know the answer, it doesn't mean you get full mark without knowing in what form you have to present. Okay. So that's why baca soalan betul-betul. Okay, mari kita buat soalan E. Apa-apa yang I tinggalkan ni semua you buat fill in the notes Okay. So, alright now. X, okay ada 2 masing-masing Masing-masing ada 2. Okay, so apa kita kena buat? First of all, you collect all the X terms on one-sided. Okay, on one-sided. Atau pulanglah you nak bawa mana-mana pun You nak bawa mana? Nak ke kiri ke nak ke kanan? Student? Ke kiri. Boleh, tak ada masalah. Kalau ke kiri nanti you end up with negative, you jangan lupa if you multiply or divide with negative number, you have to change sign Okay, you nak bawa ke kiri boleh. Tak ada masalah. You nak biar ke kanan, bawa ke kanan pun boleh. Okay, ini bawa ke kiri jadi tolak lah Okay, so sekarang dia share the same denominator. Since dia share the same denominator, kita boleh bawa 2 ni pergi ke sana. Darab dengan positive number tak ada masalah. Darab dengan positive number tak ada masalah. Okay, so X minus 3X is greater than 3 times 2. Berapa sayang? 6. So X minus 3, negative 2X greater than 6. Okay, sekarang you divide. You divide with negative number, you bawa semua. Tak ada masalah. You divide with negative number, memang you kena bawa. Dia the whole values ni. Tetapi you kena tukar simbol. So now your answer would be X is less than berapa? Negative 3. Negative 3. Okay. So kalau dalam bentuk set notation, inilah jawapan you. Okay. Kalau dalam bentuk interval, negative infinity up to negative 3, where now negative 3 is include, negative infinity is always open bracket. Boleh semua? Boleh, madam. Boleh, Ini nama dia madam. apa lagi sekali, student? Ini nama dia apa? Set notation. Ini bentuk apa? Interval. Interval. Okay, very good.
Okay, macam mana kalau dia adalah in between macam ni? Okay, so kalau in between macam ni, selagi dia tidak okay, in between macam ni, X mesti tengah-tengah. Sebab kita end up mesti macam tu. Contohlah. So you tahu, kalau melibatkan 3 terms macam ni, X mesti duduk di tengah-tengah. Okay, sama ada you nak buat serentak atau you nak buat sekaligus pun boleh. Tapi kalau you buat one by one, you kena combine later on. Okay, cikgu nak tanya you nak buat serentak ke nak buat sekaligus? Kita boleh buat dua-dua. Lepas tu kita check jawapan kita. Boleh lah. Okay, so katalah I buat sekaligus dulu. X saya bawa sana. Negative 20. 3x minus x. Okay, bawa pergi sini minus. Minus 8 less than 4. Okay. Okay, tak apalah. I rasa kita buat one by one lah. Okay, x minus 20 less than 3x minus 8. Okay, kalau tadi cikgu dah bawa sana x ni, why not x ni kita bawa pergi sana pula? Tapi bolehlah kalau you nak biasakan bawa je 3x ni. Kena confuse pula. Negative 8 plus 20. Okay, so x minus 3x negative 2x. And then 12. Okay, so x you divide with negative number. 12 over negative 2, you change sign. Tulis nota dekat situ. Divide with negative number. Change sign. Okay, so answer will be x greater than negative 6. Boleh semua? Senang sangat ke student? Kalau diam je maksudnya senang sangat, I pergi laju sikit. Boleh, madam. Okay, so 3x minus 8. Okay, 3x minus 8. Okay, ni I ambil bahagian ini pula. Kalau tadi kita ambil belah kiri, 2 term belah kiri, sekarang kita ambil. Apa I tak boleh ambil highlighter ni? I tahulah, I am taking this function pula. Less than 4. Okay, so 3x is less than 4 plus 8, 12. So x is less than 4. Okay, now you have to combine lah semua ni dalam satu x. So kita lukis sikit. Okay, siapa dulu? Negative 6 ke 4 dulu? Negative 6. Followed by 4. So x is greater than negative 6. Okay, so sekarang x is less than 4. X is, you all jangan tarik pendek-pendek sayang. Dia kata x less than 4. Kalau macam ni you buat x is in between negative 6 dengan 4. You kena tarik panjang. Nampak ke tidak? Okay. Disebabkan ini semua adalah tiga function ini dia adalah in between. So you kena cari the in betweennya lah. So jawapan adalah x is in between negative 6 and 4. Madam. Ya. Yang sign the first one tu bukan ada same juga ke? Yang bawah. Okay, so yes. So Final answer. negative x is greater than. Okay, so yes. Kita dotted line kan.
So 4 until -6 include. Ini include. Okay, yes, kita kena hati-hati Yang ini bukan sahaja itu, tetapi 4 juga tak termasuk Okay. Ini ke yang cakap tadi -6 include kan? Yang tu. Okay, alright. Yes, correct. Thank you. Okay, so this is your final answer lah. Okay, boleh Alright, boleh semualah ni. Boleh belaka. Okay, jadi you boleh, okay. Kalau macam tadi ada X belah kiri, macam ni lagilah senang sebab X dia adalah apa? X dia ada satu je kat tengah-tengah. So you boleh buat serentak You boleh buat serentak, maksudnya you want to get rid of 5. Apa you buat? You kena tolak each term ni dengan -5, betul tak? So ini dengan ini cancel. So belah kiri sekali dapat -15. Okay, tu dapat -15. Meanwhile ini dapat 2 minus 5 dapat apa? -3. And then now you divide with negative number. Okay, semua ni you divide. Okay, tulis lagi sekali. Okay, so sekarang kita nak divide semua ni. Divide with -3. So apa jadi? Automatic. Simbol bertukar. Ini bahagi dengan -3 dapat 1 lah. Ini dah jadi -5 over -3 sebab kita bahagi dengan -3 kan tadi kan. Okay, meanwhile -3 ini bahagi. Divide with -3 you get 1. Okay, so this is 5 over 3 is greater than X is less than X is greater than 1. Ataupun kalau you nak susun cantik, nilai yang kecil selalunya belah kiri. Okay, contoh cikgu bagi perumpamaan. 5/3 ni contoh elephant lah. Elephant is greater than something. Apa-apalah Contoh kancil ke. And then ni semut. So sama tak kalau cikgu tukar. Semut ini lebih kecil dari kancil, lebih kecil dari gajah tadi, elephant tadi. Sama tak? Sama tak maksud dia? Yes. Sama dengan syarat I kena apa? I kena tukar kedudukan dan tukar simbol. Kenapa tak boleh ambil madam ni? Okay? Madam, kaki itu 15 kali -15. -15? -10 minus 5 is -15. Oh, okay. Allahu Akbar. Apa tak cakap tadi Okay. Kalau macam tu kita buat balik lah. Okay, kita buat balik So -3x. -10 minus 5. Ya, betul. 2 minus 5. So -15. -3x. -3x. 2 minus 5. -3. Okay, you divide negative number. You change sign. Okay, -15 over -3. -3 over -3. So this is 5x 1. Okay. So ataupun kita boleh juga tukar dia sebagai x is smaller than 5. Okay. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay, so yang ini you buat sendiri. H ni.
Okay, now we're moving on solving quadratic inequalities. Okay, kalau tadi linear je, di mana linear itu power x dia 1. Sekarang quadratic where the power of x ini adalah x square lah the leading ini. Okay, dia ada 3 cara. Okay, real number, graphical, table of sign. Graphical yang you belajar dekat sekolah. Okay, dekat sekolah. Yang gambar senyum masam tu. Okay, kita buat guna graphical dulu sebab you belajar guna graphical. Negative 2x square minus x plus 6. Baca soalan. Greater than 0. Okay, so first step apa you buat? Semua orang. Not sure. Yang tak sure lah. Yang sure apa? Equation. Okay, mesti divide with negative number dulu. Jadikan dia positive. I suggest you positifkan dia. So divide with negative. Divide, bukan divide ke multiply ke. With negative. Sebab you all ni tekan calculator nanti kan. So pastikan you all punya A ni positif. So bila cikgu multiply with negative 1, kiri dan kanan, apa jadi? Ni okay, apa jadi? Kalau I multiply negatif kat luar. So dia jadi 2x square plus x minus 6 greater than. Okay, kalau greater tak boleh lah. Kita kata tadi when we divide or multiply with negative number, we have to change sign. Okay. Tapi kosong darab negatif ke darab positif ke kosong juga. So tak ada kita masuk balik graphical method. Tak habis lagi. Okay. So sekarang kita buat line. Okay. Kita punya ini positif kan? So dia senyum. Betul? You belajar ax square plus bx plus c. Jika a itu positif, graf you senyum. Okay? Alright. So siapa dulu? Negative 2 ke 3/2 dulu? Okay, negative 2. Kemudian followed by 3/2. Okay, sekarang ni cikgu nak tanda bahagian atas ke bahagian bawah. Itulah soalan yang bermain di fikiran kita. Jadi ikut apa? Ikut simbol. So kalau dia less than 0, maksudnya ini function y ni ni function y. Jika y is less than 0, kalau less than maksud dia apa? Atas ke bawah? Kalau nilai y itu less than 0. Bawah. Dia mesti dekat bawah. So I ulang balik, jika jika y less than 0, kita akan tanda bahagian bawah. Tapi bahagian bawah mana? Bahagian bawah sini ke? The student bawah sini. Madam, ini pun bawah. Salah. Kalau madam untuk gambar kalau bawah untuk gambar senyum mestilah dalam kawasan kuadratik. So barulah kita dapat jawapan S adalah in between negative 2 and 3/2. Okay? Orang soalan ni kita buat graphical dulu. Okay, mari kita buat yang example 5. Okay, 2x square minus 7x minus 15 less than 0. Kita tak ada buat apa-apa lagi. I baru salin soalan. Okay, factor. What is the factor, students? X minus 5 to x plus 3. 2x plus 2. Plus 3. Plus 3. Okay, kita check 2x square plus 3x minus 10x. Yes, dapat negative 7. Okay, betul. Right, so now adalah x is equals to 5. X is equals to apa? X equals to? Madam. 3. Okay.
So 2x plus 3 equals to 0. So x equals to negative 3 over 2. Okay. Tarik dia. Okay, so sekarang siapa? Siapa dulu? Negative 3 over 2 followed by 5. Okay, senyum ke masam? Senyum. 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 Okay, so ini macam mana you nak sketch buat step-step dia sketch. Okay, sketch. So sketch dia apa? Disebabkan ax square plus bx plus c So a adalah greater than 0, so senyum. Okay, so kita akan buat graf tu senyum. Okay, kemudian okay, ini y is less than 0. Lagi sekali y is less than 0, jadinya apa? Atas bawah? Bawah. Bawah. Okay, lepas ni kita cari soalan yang di atas pula. Okay, in between ada equal sign tak? Mestilah ada sebab dia less than and equal. So kita follow sahaja. Okay, so this is your final answer. Okay, cikgu nak cari contoh yang greater pula. Okay, memang takkan greater lah sebab kalau negatif you positif kan. Tapi tak juga Okay, cuba kita buat yang ni. Yang ni greater, cantik. Okay, mari kita buat soalan B. View, besarkan. Okay, let's do this. Negative 3x square minus 7x plus 6 less than 0. So apa yang kita buat mula-mula kita arrange. Supaya kita nampak clearly dalam bentuk ax square plus bx plus c. Okay, now we multiply with negative number. Okay, when multiply with negative number, change sign. Multiply with negative 1. So change sign. Okay, so 3x square plus 7x minus 6 less than, okay. So kita dah kata change sign, so kena tukar simbol lah. Okay, please factor for me. 3x minus 2. 3x minus 2. X plus 3. X plus 3 greater than 0. Okay, now. Okay, x is 2 over 3. X is equals to negative 3. You boleh tulis O juga kat situ. Okay, so sekarang kita nak lukis. So siapa dulu? What's the values first? Negative 3 followed by 2 over 3. Okay, senyum ke masam? Senyum. Okay, you boleh pilih sebenarnya. You nak ambil function ini ke function ni? Tapi I would suggest you ambil ikutlah function yang ini. Okay, ikut function ni. Ambil yang positif. So graf you sentiasa senyum kalau buat graphical method. Okay, so sekarang senyum. Okay, bila senyum kena ikut yang inilah. Bila kata lukis yang ini, graf senyum, kenalah ikut simbol yang ini. Y is grey. Y is apa? Y is greater than 0. So kalau Y greater than 0 dekat atas ke dekat bawah? Atas. Sebab you tahu kalau you letak ini paksi Y. 1, 2, 3, bawah ni negatif 1, negatif 2. I sure you dah banyak buat menggunakan kertas graf semua kan. Okay, so Y dekat atas. Okay, bila dah dekat atas tu dah betul dah. Tapi atas bahagian mana? Bahagian sini ke? Bahagian sini ke? Bahagian sini ke? Mana satu you all?
Tepi ke tengah? Tepi. Mesti di tepi. Yes, mesti di tepi. So jawapan apa bila dah di tepi? So jawapan dia adalah X is less than -3. Okay, so maksudnya kita ada two set of answers ni you all. So jadinya kita kena union X greater than 2/3. Boleh ke semua? Kalau dia nak dalam bentuk set notation, sama juga. Cumanya apa? Tambah ini curly bracket. Okay, dalam bentuk set notation. Boleh? Right? Kalau dia nak dalam bentuk satu lagi, bentuk apa? Bentuk interval. Apa maksud kalau dalam bentuk interval? Kesemua ni sampai -3. So, negative infinity up to -3. Negative infinity mesti open lah. -3 open ke close? Tengok soalan. Soalan ada equal sign tak? Open. Union 2/3 until infinity open juga. Okay. So ini adalah dalam bentuk interval. Okay student, lagi? Okay, last one kita buat last one yang ini. C. Mungkin last two lah last two. Okay. So mari kita buat, kita expand macam biasa 3x square minus 15x greater less than 2 times 2 4x minus 2 times 3 apa? 6 So 3x square negative 4 bawa ke sana jadi apa semua? Semua students? -4. Negative 19x plus 6 less than 0. Okay, factor kan? X minus 1, X minus 6 dengan 3X minus 1. Okay, so x equals to 6, x equals to 1/3. Okay, senyum Masam? Senyum. Senyum, senyum. Siapa dulu? 1/3 followed by 6. Atas ke bawah? Okay, atas ke bawah? Y is apa? Bawah. Means y is less than 0. So y is less than 0 di bawah. Okay, ni. So answer would be x is in between 1/3 and 6. So kalau dia nak dalam set notation, bagi je macam ni. Okay? Boleh? Alright. Okay. Okay, tadi untuk graphical method Okay, adakah semua sudah mahir graphical method? Boleh cikgu teruskan dengan table of sign pula? Boleh, madam. Boleh. Ya, kita buat table of sign pula.
Okay, kita buat table of sign untuk soalan 2x square minus 7x minus 15. Okay, baca balik soalan tu apa? 2x square. minus 7x Mhm. minus 15 less than or equal to 0. Okay. So, bila dia kata table of sign ni, dia ada table lah. Okay, tetapi first stepnya mesti factor jugalah. Okay, apakah faktornya? X minus 5 to x plus 3. 2x plus 3. Okay, so x equals to 5. X equals to negative 3 over 2. Okay. So, bila kata table of sign, you kena buat table. Table, you perhatikan. Okay, yang pertama adalah kita memasukkan nilai faktornya. Okay, first step. Masukkan faktornya. So, x minus 5 and then we have 2x plus 3. Okay. So, ini bawah ni apa? Bawah ni adalah gabungan x minus 5 dengan 2x plus 3 lah. So, ini kita punya answer lah. Okay. So, dekat sini apa? Dekat sini adalah, okay, itu yang pertama. Masukkan nilai faktor. Yang kedua adalah masukkan values. Okay, values dia adalah dekat ni kotak yang bawah sekali ni. Okay, siapa dulu? Negative 3 over 2 dulu. Followed by 5. Okay, maksudnya tiang ini nilainya adalah negative 3 over 2. Ini adalah nilai 5. Okay. So sekarang ni cikgu nak include ke exclude? Tengok simbol. Simbol ini adalah include. So kena then circle. Sebab simbol soalan adalah include. So dance. Boleh semua? Okey, kemudian yang ketiga adalah kita letak dia punya interval dia. Ni kotak ni interval. Iaitu x is less than. Okey, kalaulah ini tiang ini adalah pagar pemisah nilai negative 3 over 2, makna kata nilai ini apa? Ini adalah lebih kecil daripada negative 3 over 2, right? Okay, if any values that lies is in between negative 3 over 2 and 5, so ini adalah in between negative 3 over 2 and 5 where it is include. And lastly, any values that lies greater than 5, belah kanan 5 on the right hand side of 5. So x is greater than 5. Boleh semua? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Okay, alright. So sekarang step yang keempat adalah substitute values. Subs value. Okay. Sekarang ni you nak masuk dalam kotak ni, you kena pilih sama ada dia positif. You kena masukkan dia sama ada nilai itu positif atau negatif. Okay, you take any values that greater than 5. Apa contoh dia? 7. Betul? Ataupun 10. Contohlah you ambil x equals to 10. Apa-apa nilai sahaja yang lebih daripada 5. So kalau 10 minus 5 dapat positif ke negatif? Positif. Positif. That's why tak kisah student tu nak ambil 10 ke, dia nak ambil 6 ke, 6 tolak 5 pun masih dapat positif. Because we don't want the values. Kita bukan nak exact values. We only want the sign. Boleh students? Okay. Take any value that is in between negative 3 over 2 dengan 5. Dia kalau nilai yang in between negatif dengan positif, of course ada kosong lies in between dia. So pilihlah kosong untuk memudahkan hidup you. So kalau kosong, 0 minus 5, positif or negatif? 0 minus 5. Negative. Negatif. Negative, yes. So we are going to put negative. Okay, same goes to this. So tadi negative minus 5. Any values that less than negative 3 over 2.
Ambil lah banyak-banyak. Negative 10 contoh. Negative 10 minus 5 pun you dapat negatif. So ini tadi contoh yang ambil negative 10. Ini yang ambil kosong. Ini ambil 10 contoh. Okey, lagi kotak yang kedua pula. 10 times 2, 20 plus 3. Dapat positif. No. Dapat positif ke negatif? Negative 10 times 2. Negative 20 plus 3. Dapat negatif. Okay, 0. 0 times 2, 0. 0 plus 3. Positif. 10. You substitute 10. 10 times 2, 20. 20 plus 3, 23. So, positif. Boleh ke semua? And then disebabkan yang terakhir sekali adalah multiplication kan? Kan soalan ni multiplication. So negative times negative, you get positive. Negative times positive, you get negative. Positive times positive, you get positive. Okay, you nak pilih positif ke negatif? You nak kena pilih positif ke negatif? Kalau less than 0, positif ke negatif? Y is less than 0. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Okay, choose negative. Okay, so yang terakhir adalah since y is less than 0, choose negative. So jawapan apa? Jawapan adalah yang mana satu? Kotak yang di tengah. So jawapan adalah x is in between negative 3 over 2 and 5. Okay, this is your final answer. Sama tak? Sama. Senang tak? Mana yang senang? Table of sign ke? Quadratic. Guna graphical method. Graphical. Okay, Graphical. memang guna graphical. Tapi table of sign ni penting jika apa? Jika you ada rational function later on. If you are dealing with rational function, contoh 2x square minus 7x minus 15 over dengan 3x kat bawah. Contoh So maksudnya function yang lebih complicated lah. Okay. So apa maksud rational function ni? Dah tak jauh dah. Ini dia. So sebenarnya cikgu dah masuk subtopik baru dah ni. Iaitu solving rational. 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 Cikgu tulis apa kat sini? Rational function. Okay, ini I akan ajar sekali lagi dalam next class. Boleh students? Okay, I think that's it for today. So pastikan you cuba buat semua soalan ini. Siapkan menggunakan graphical method sahaja. Dan fill in all the exercises. Boleh ke students? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Okay, alhamdulillah. Okay, I think that's it for today. I'll see you on the next class. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Salam, thank you. Thank you, madam.